Malam itu terlalu sunyi. Kalau Anda sholat, Anda tahu perasaannya. Waktu sujud, Anda letakkan dahi ke lantai. Anda tak nampak apa-apa. Anda jadi lemah, dan itulah masa setan suka serang. Leher Anda terdedah. Anda buta pada dunia sekeliling. Tiba-tiba, rasa sejuk menjalar di tulang belakang. Anda tahu, Anda tak bersendirian. Bagi Azman, perasaan ini bukan sekadar paranoia. Ia adalah amaran awal. Dia baru saja berpindah ke rumah sewa lama itu seminggu yang lalu. Mencari lari dari hiruk-pikuk kota untuk lebih fokus beribadah. Namun, bilik kecil di bahagian belakang rumah yang dijadikan ruang sholat itu perlahan-lahan berubah watak. Dari sebuah santuari yang tenang, ia bertukar menjadi lokasi yang paling ditakuti. Osman tidak sadar bahwa dia bukan keseorangan di situ. Kisah yang bakal Anda dengar ini bukan tentang hantu yang menyergah di balik pintu, tetapi tentang satu konfrontasi fisikal dengan entiti yang bencikan ketaatan. Mula-mula, ia jadi perlahan. Azman ingat dia penat pindah rumah, tapi gangguan itu datang. Bukan gangguan biasa. Setiap kali dia angkat takbir, otaknya kosong, macam kena padam. Dia lupa niat, lupa surah, lupa rakaat kedua atau ketiga. Dia keliru sampai kena sholat semula. 3, 4 kali satu waktu. Osman Kuba sedapkan hati, tapi naluri dia kata lain. Lepas tu, dia mula dengar benda. Lantai atas rumah tu kayu. Setiap kali dia berdiri nak solat, dia dengar bunyi kriuk, kriuk, macam ada orang jalan belakang dia. Jantung Azman laju. Dia toleh belakang. Ingat, ada pencuri atau kawan balik awal, tapi tak ada sesiapa. Kosong, cuma dinding putih. Dia pusing depan balik, tapi hati dah tak tenang. Dia tahu dia tak salah dengar. Malam makin menakutkan. Azman mula kena tindih. Dia terjaga tengah malam, tak boleh gerak. Badan dia macam kena ikat. Orang panggil sleep paralysis, tapi Azman rasa lain. Dada dia berat macam kena himpit batu. Dia susah nafas. Mata dia meliar tengok bilik gelap. Di penjuru bilik ada kelibat hitam berdiri, tinggi dan gelap. Benda tu tenung J. Azman. Azman Kuba jerit. Kuba baca ayat kursi, tapi suara tak keluar. Benda tu cuma hilang bila azan subuh bunyi. Osman terkunggap, cari nafas. Walaupun diganggu sebegitu rupa, Osman masih cuba merasionalkan segalanya. Dia menyalahkan tekanan kerja di pejabat baru. Dia menyalahkan dietnya yang tidak menentu. Dia enggan mengakui wujudnya gangguan mistik kerana dia takut jika dia mengakuinya, ia akan menjadi lebih nyata. Tetapi penafian itu hancur pada satu senja ketika waktu maghrib. Azman sedang melakukan sujud yang pertama. Dahi dan hidungnya menyentuh fabrik sejadah yang lembut. Tiba-tiba, rongga hidungnya diserbu satu bau yang sangat meloyakan. Ia bukan bau hapak karpet lama. Ia adalah bau hanyir yang tajam, pekat dan logam. Bau darah lama yang sudah kering. Uzman menahan nafasnya. Bau itu begitu kuat sehingga tekaknya terasa loya. Dia mengangkat kepala duduk antara dua sujud, dan bau itu hilang serta-merta. Dia mencium sejadahnya berbau sabun biasa. Namun, sebaik sahaja dia kembali sujud untuk kali kedua, bau darah itu kembali menerjah, kali ini lebih busuk. Seolah-olah sumber bau itu berada betul-betul di bawah mukanya, menunggu di lantai. Ketegangan dalaman Azman memuncak. Dia berperang dengan dirinya sendiri. Separuh jiwanya mahu bangun dan lari keluar dari rumah itu
serta-merta. Separuh lagi memaksanya untuk kekal di situ, menyelesaikan ibadah dan tidak membiarkan ketakutan menguasai diri. Jantungnya memalu dada dengan ritma yang menyakitkan. Setiap bacaan solat menjadi laju, tergesa-gesa, didorong oleh keinginan untuk segera memberi salam dan menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan dia selamat. Namun, Azman tidak tahu bahwa keberaniannya untuk terus beribadah di ruang itu sebenarnya sedang mencabar penghuni asal rumah tersebut. Dia sedang menjemput satu pertemuan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar bau dan bunyi. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 3 pagi, waktu yang sering dikaitkan dengan penipisan hijab antara dunia nyata dan alam ghaib. Suasana di luar rumah mati sepenuhnya. Tiada bunyi kendaraan, hanya bunyi cengkerik yang bersahut-sahutan dengan irama yang meremangkan bulu roma. Walaupun setiap sel dalam badan Azman menjerit, menyuruhnya kekal di dalam selimut, satu kekuatan dalaman memaksanya bangun. Dia mahu menamatkan gangguan ini dengan cara yang paling dia tahu, bersujud kepada Pencipta. Namun, sebaik sahaja kakinya melangkah melepasi ambang pintu bilik solat itu, suhu udara jatuh mendadak. Ia bukan sejuk pendingin hawa, tetapi sejuk yang mencengkam tulang, seolah-olah dia baru sahaja melangkah masuk ke dalam bilik mayat. Osman memulakan solat sunatnya. Takbir pertama diangkat dengan suara yang sikenakan, tersekat di kerongkong. Suasana bilik itu terasa padat, seolah-olah oksigen sedang disedot keluar perlahan-lahan. Ketakutan sebenar bermula ketika rakaat kedua, semasa Azman membongkok untuk melakukan ruku. Dia merasakan satu beban fisikal yang nyata hempap ke atas bahunya. Ia bukan sekadar perasaan berat, kepala, atau letih. Ia terasa seperti ada tubuh dewasa yang sedang memanjat belakang badannya, mencengkam bahunya dengan kuat. Tulang belakang Azman berbunyi menahan beban itu, dan lututnya menggigil hebat. Dia tahu jika dia menoleh ke bawah ketiaknya, dia mungkin akan melihat sepasang kaki yang bukan miliknya. Tetapi dia memaksa matanya memandang tempat sujud. Peluh sejuk mula membasahi dahi. Ujian itu belum berakhir. Azman bangkit dari ruku dengan susah payah. Beban itu hilang seketika, memberinya harapan palsu. Dia kemudian turun untuk sujud. Dahi menyentuh lantai. Saat ini, deria pendengarannya menangkap bunyi yang paling tidak mahu didengarinya. Di hadapannya, hanya beberapa inci dari hujung jari tangannya. Lantai papan itu berbunyi kriuk. Bunyi itu jelas menandakan ada berat yang diletakkan di situ. Seseorang atau sesuatu sedang bertinggung betel-betel di hadapan kepalanya. Bau hanyir darah yang dilupakannya tadi kembali menerjah. Kali ini lebih pekat dan meloyakan, seolah-olah sumber bau itu sedang bernafas terus ke mukanya. Detik yang mengubah hidup Azman berlaku apabila dia mengangkat kepala dari sujud untuk duduk antara dua sujud. Dia membuka matanya secara refleks, menjangkakan melihat dinding kosong. Namun, realiti yang menyambutnya meruntuhkan segala logik akal. Depan dia tak kosong. Dekat sangat dengan muka dia, ada satu kepala terapung tanpa badan. Muka dia mengerikan kulit kelabu macam daging busuk. Tapi yang paling menakutkan, mata dia merah menyala. Tak ada putih, tak ada hitam. Mata tu tengok Azman macam nak makan. Azman rasa dia nampak sampai ke dalam hati. Renungan tu penuh benci, jahat. Azman Kuba menjerit. Kuba melompat bangun, tetapi badannya mengkhianatinya. Dia terpasung dalam posisi duduk iftirasi itu. Lumpuh sepenuhnya sioliola, urat sarafnya telah dipotong. Dia hanya mampu memandang makhluk itu yang kini mula menyeringai. Bibir yang pecah itu merekah lebar sehingga ke telinga, mempamerkan barisan gigi yang tajam, kuning, dan tidak sekata. Makhluk itu sioliolah menikmati ketakutan
yang terpancar di mata Osman. Ia tahu Osman tidak boleh lari. Ia sedang men-challenge keimanan pemuda itu, menunggu saat dia menyerah kalah dan membatalkan sholatnya. Dalam keadaan nyawa seperti di hujung tanduk, Osman melakukan satu-satunya perkara yang dia mampu. Dia memejamkan matanya serapat mungkin, memutuskan hubungan visual yang memukau dan mematikan itu. Dengan air mata ketakutan mengalir di pipi, dia memaksa bibirnya yang kaku untuk bergerak. Dia meneruskan bacaan tahiyat akhir. Setiap patah perkataan yang keluar disertai dengan bunyi mengerang yang parau di telinganya. Seolah-olah makhluk itu marah kerana diabaikan. Nafas busuk menampar-nampar wajah Osman, tetapi dia mengeraskan hati, terus membaca, sehingga ke penghujung salam, tanpa berani membuka kelopak matanya walau sedikit pun. Sebaik sahaja Osman memberi salam ke kanan dan kiri, suasana bilik itu berubah serta-merta. Berat udara hilang, bau hanyir lenyap, dan bunyi mengerang itu terhenti. Osman memberanikan diri membuka mata. Bilik itu kosong, kembali sunyi seperti tiada apa yang berlaku. Tanpa berfikir panjang, dia bingkas bangun, mencapai kunci kereta, dan memecut keluar dari rumah itu pada pagi buta itu juga, tanpa menoleh ke belakang. Walaupun kini dia sudah berpindah jauh, trauma malam itu kekal menghantui. Sehingga hari ini, setiap kali dia ingin sujud, jantungnya akan berdegup kencang, dan dia akan memejamkan mata ropet-ropet. Takut jika dia membukanya, wajah bermata merah itu sedang menunggu di hadapannya sekali lagi. Jangan lupa untuk sentiasa memohon perlindungan sebelum Anda mengangkat takbir, kerana Anda tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di hadapan Anda.